Nama saya Aida Mardia Arifah binti Rostam, nombor matrik 2730005. Nama saya ialah Nur Hazwani binti Makwero, nombor matrik 273354. Nama saya Nurul Izzati binti Harun, nombor matrik 273487. Nama saya Nur Atifah binti Zainal Abidin, nombor matriks 273730. Nama saya Nur Aina binti Ahmad Razi, nombor matrik 273823. Tingkah laku belazim didefinisikan sebagai salah satu bentuk tingkah laku yang tidak siuman dan tidak diterima dalam masyarakat. Hal ini kerana individu yang mengalami kecelaruan mental ini dikatakan tidak mampu menzahirkan tingkah laku yang normal seperti individu yang lain. Dan ini memberi kesan kepada keamanan dan kesejahteraan sejagat dalam satu kelompok masyarakat. Menurut Zarina Abdullah, dalam kajian yang dilakukan oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Muarbati menyatakan bahawa seramai 4.2 juta rakyat Malaysia pada tahun 2015 telah mengalami masalah kecelaruan mental ini. Untuk tugasan kajian kes ini, kami dari Kumpulan 1 telah mengadakan sesi temu bual bersama seorang kaunselor yang pernah dan berpengalaman mengendalikan seorang klien yang mempunyai salah satu masalah kecelaruan personaliti. Sesi temu bual tersebut telah dijalankan secara atas talian. Klien adalah merupakan seorang perempuan berumur dalam lingkungan 20-an dan merupakan seorang pelajar di sebuah universiti swasta. Klien merupakan anak bongsu daripada 2 orang adik-beradik iaitu mempunyai seorang abang. Pada awalnya, klien dirujuk kepada kaunselor kerana mempunyai masalah kewangan menyebabkan beliau tidak mampu untuk membayar yuran pengajiannya. Ketika klien berjumpa dengan kaunselor, tiada sebarang gejala yang menunjukkan beliau sedang menghidapi tingkah laku bilazim. Beliau kelihatan ceria dan normal sahaja menyebabkan kaunselor dan orang sekeliling tidak mengetahui tentang kecelaruan tersebut. Malah klien sendiri tidak menyedari berkenaan perkara ini kerana tidak pernah mendapatkan rawatan di hospital walaupun mempunyai gejala-gejala tingkah laku bilazim. Namun, klien mula didiagnos menghidapi tingkah laku bilazim oleh pakar psikiatri kerana beliau telah dimasukkan ke dalam wad. Klien ditahan ke dalam wad kerana mengambil ubat tidur yang berlebihan dan mempunyai pemikiran untuk membunuh diri. Klien menyatakan bahawa beliau menghadapi masalah kesukaran tidur sehingga menyebabkannya mengambil ubat tersebut. Selain itu, pemikiran untuk membunuh diri juga timbul kerana beliau berfikiran bahawa dirinya merupakan beban kepada keluarga, fikirannya terasa kosong dan berasa tidak disayangi. Jadi, dengan membunuh diri, klien mempunyai tanggapan bahawa masalah atau beban yang dihadapi oleh keluarga dan dirinya akan berkurang. Setelah didiagnos oleh pakar psikiatri, beliau datang untuk berjumpa dengan kaunselor dan menceritakan tentang tingkah laku bilazim tersebut kepada kaunselor. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan beliau menghadapi kecelaruan tingkah laku serta mengalami beberapa gejala sepanjang tempoh tersebut. Perkara ini secara tidak langsung telah mengganggu kehidupan seharian beliau. Klien telah menjalani beberapa sesi kaunseling individu bersama dengan kaunselor bagi mengatasi masalah tingkah laku bilazim yang dihadapinya. Kaunselor banyak membantu beliau dan sehingga kini klien masih menerima rawatan untuk mengatasi kecelaruan tingkah laku yang dihadapinya. Tingkah laku bilazim yang dihadapi oleh klien adalah Borderline Personality Disorder (BPD). Secara fizikalnya, klien ini kelihatan normal dan tidak mengalami sebarang masalah dalam kehidupannya. Namun, sikap dan perasaan klien boleh berubah dengan cepat, yang mana pada masa tertentu beliau akan menjadi seorang yang sangat positif dan kadangkala menjadi seorang yang sangat berfikiran negatif. Boleh dikatakan bahawa klien menghidapi BPD kerana sikap ayahnya yang sering memarahi, memukul dan membandingkan dirinya dengan abangnya. Terdapat banyak definisi Borderline Personality Disorder (BPD) yang telah diutarakan oleh sarjana. Dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5th edition DSM-5,
BPD termasuk dalam kategori gangguan personaliti. Istilah BPD telah lama digunakan di serata dunia dan sukar untuk menterjemahkan istilah tersebut. Awalnya, istilah ini digunakan untuk merujuk kepada pesakit yang didiagnos menghadapi penyakit yang mempunyai sepadan antara neurosis dan psikosis dan sukar untuk dirawat. Setelah itu, istilah ini digunakan kepada pesakit yang mempunyai ciri-ciri skizofrenia. Namun, ciri-ciri utama dalam aspek klinikal telah menjelaskan BPD dengan lebih terperinci. BPD telah dikategorikan dalam DSM sebagai suatu diagnosis yang berlainan dengan ciri-ciri skizofrenia. Menurut Lewis Lee pada tahun 2008, BPD adalah suatu tingkah laku yang berkaitan dengan mood yang tidak stabil, hubungan interpersonal, tingkah laku serta imej diri. Ketidakstabilan yang wujud ini bukan hanya mengganggu pribadi dalaman namun turut mengganggu hubungannya dengan orang sekeliling. Manakala menurut Stigma pada 2005 pula menyatakan bahawa BPD merupakan suatu penyakit dalaman yang akan mengganggu pemikiran, tingkah laku serta mental seseorang seperti suka duduk bersendirian dan takut untuk menyantuni masyarakat. Secara amnya, BPD boleh didefinisikan sebagai suatu gangguan psikologi yang dihadapi oleh seseorang yang berlaku disebabkan oleh emosi yang tidak stabil, matlamat hidup yang kurang jelas, kecelaruan identiti serta hubungan yang renggang dengan orang lain. Penyebab utama BPD adalah afektif yang tidak stabil sehingga mengakibatkan penghidapnya berada dalam keadaan tindak balas emosi kepada perubahan persekitaran serta mengambil masa yang lama untuk kembali normal. Gangguan ini sangat memerlukan pemerhatian khusus kerana boleh menyebabkan pesakitnya mempunyai pemikiran untuk membunuh diri. Seterusnya adalah gejala dan simptom. Hasil daripada temubual yang telah dijalankan oleh kumpulan kami dapat mengetahui 4 simptom dan gejala yang terdapat pada pesakit borderline personality disorder ini. Menurut kaunselor, klien beliau yang menghidapi BPD ini, termasuklah klien berasa takut dirinya akan ditinggalkan oleh orang yang dia percayai. Menurut kaunselor, pesakit BPD, termasuklah kliennya juga, akan sentiasa memikirkan dan merasakan dirinya sering diabai oleh orang yang dia percayai. Hal ini menyebabkan klien akan sentiasa berhubung dan bertanya sesuatu yang berulang kali, seperti pasangannya itu pergi ke mana pada setiap hari ataupun setiap jam, terutamanya ketika dia berada dalam perhubungan dengan seseorang yang dia sukai dan percayai. Selain itu, pesakit BPD ini juga akan sentiasa berasa teruja apabila berjumpa dengan seseorang yang dia sukai dan mahu memulakan hubungan tersebut kerana dia beranggapan bahawa individu tersebut adalah miliknya sahaja. Bagi individu yang baru berkawan atau berkenalan dengannya, pasti mereka akan rasa menyampah dengan tingkah laku pesakit BPD ini yang suka bertanya soalan yang sama berulang kali pada suatu masa yang sama. Oleh sebab itu, pesakit BPD ini memerlukan seseorang yang sentiasa berada di sampingnya dan selalu memberikan sokongan dan dorongan kepadanya pada setiap masa. Gejala yang kedua adalah pesakit BPD mempunyai emosi yang kurang stabil, yang mana emosi mereka cepat berubah dalam tempoh masa yang agak singkat. Kaunselor menceritakan bahawa kliennya ini pada pertemuan pertama mereka, klien itu kelihatan sedih dan berputus asa kerana klien menyatakan bahawa dia mahu berhenti belajar disebabkan oleh masalah kewangan yang dia hadapi. Namun, kaunselor melihat perubahan yang ketara pada diri klien pada pertemuan mereka keesokannya. Klien datang berjumpa kaunselor dalam keadaan gembira. Klien menyatakan dia berasa gembira kerana ibunya memujinya cantik apabila dia berpakaian sedemikian. Pada hari klien dimasukkan ke dalam wad, kaunselor agak terkejut kerana kaunselor melihat keadaan kliennya sebelum ini baik-baik sahaja. Apabila klien datang berjumpa dengan kaunselor, klien menyatakan bahawa dia dimasukkan ke dalam wad kerana dia makan ubat tidur sehingga dia mengalami overdose. Klien juga menyatakan bahawa dia sedang berasa kosong dalam hidupnya kerana dia berfikir bahawa tiada siapa yang menyayanginya lagi dan dia juga telah menjadi beban kepada keluarganya. Dia beranggapan bahawa sekiranya dia mati, mak dan ayahnya tidak perlu lagi menanggung beban yang wujud disebabkan dirinya.
Simptom yang seterusnya ialah tingkah laku yang impuls dan berbahaya kepada diri sendiri, seperti memandu dalam keadaan berbahaya, berbelanja sakan yang tidak terkawal sehingga melebihi kemampuan kewangan diri dan lain-lain lagi. Menurut kaunselor, tingkah laku berbahaya yang sering dilakukan oleh kliennya itu adalah membawa kereta dalam keadaan yang berbahaya kepada dirinya dan orang lain. Gejala yang terakhir berdasarkan hasil temu bual yang telah kami jalankan ialah pesakit BPD mempunyai kesukaran untuk mengawal kemarahan mereka. Kemarahan pesakit BPD ini akan berlaku dalam jangka masa yang lama dan tempoh untuk kemarahan pesakit BPD ini reda juga mengambil masa yang luar biasa berbanding individu yang normal. Selain itu, pesakit BPD juga merupakan seorang yang sensitif dengan apa yang orang di sekelilingnya bercakap tentang dirinya. Untuk ciri spesifik pula, menurut kaunselor, antara ciri spesifik yang dapat dilihat dalam diri klien beliau yang menghidapi penyakit borderline personality disorder ini termasuklah emosi klien cepat berubah kerana klien mudah berubah daripada menjadi individu yang positif kepada individu yang negatif, dan kaunselor dapat melihat perubahan ini melalui percakapan dan pandangan serta tanggapan sesuatu perkara yang dikemukakan oleh klien. Kaunselor menyatakan bahawa pesakit BPD ini hanya mempunyai pemikiran hitam dan putih sahaja, iaitu negatif dan positif, tanpa ada pertimbangan di pertengahan pemikirannya. Ini bermakna, klien akan memandang sesuatu perkara itu dengan pandangan yang sangat positif, sehinggakan orang di sekelilingnya berasa kagum dengannya, dan sekiranya dia memandang perkara tersebut dengan pandangan yang sangat negatif, maka tiada siapa yang boleh merubah pandangannya itu. Kaunselor juga menyatakan bahawa kliennya turut mempunyai masalah dalam perhubungan di mana kliennya suka membuat sesuatu hubungan itu menjadi sukar dan berlakunya ketidakstabilan dalam sesuatu perhubungan. Hal ini kerana klien menganggap bahawa pasangannya itu tidak memahami dan tidak dapat bertoleransi dengan dirinya. Klien juga menceritakan bahawa pasangannya untuk perhubungan keduanya ini merupakan seorang yang baik, tetapi pasangannya itu tidak dapat menerima dirinya yang disahkan menghidapi penyakit BPD ini. Apa yang dapat kaunselor simpulkan bahawa pesakit BPD kebiasaannya tidak boleh ada percakapan atau perbezaan idea ataupun pendapat antara dia dengan pasangan ataupun orang lain. Ciri spesifik yang kedua yang kaunselor lihat dalam diri klien ialah klien mempunyai masalah dengan imej dirinya sendiri ataupun self-image yang digambarkan bahawa imej diri yang berputar belik, lemah dan tidak stabil. Hal ini kerana klien sendiri tidak mengetahui sama ada dia seorang yang baik atau seorang yang buruk. Kadang-kala, klien merasakan dirinya baik dan kemudiannya tanggapannya terhadap dirinya tiba-tiba berubah, iaitu dia memandang dirinya seorang yang teruk, walaupun dia tidak melakukan sesuatu perkara atau tingkah laku yang pelik ketika itu. Seterusnya, saya akan berkongsi punca masalah yang dihadapi oleh klien iaitu borderline personality disorder, di mana klien mempunyai pengalaman pahit ketika zaman kanak-kanak. Kaunselor berkongsi bahawa klien dipukul oleh ayahnya menggunakan batang paip dan juga alat-alat keras yang lain. Ya, perkara ini dilakukan oleh ayahnya kerana ayahnya mempunyai masalah keuangan dan sering melempiaskan masalah ataupun melempiaskan beban terhadap klien. Abangnya yang dibesarkan dalam suasana sedemikian melihat ayahnya yang sering memukul adiknya juga bertindak memukul klien apabila menghadapi masalah. Suasana sebegini menjadi suasana yang normal bagi klien, di mana apabila klien besar, dia mempunyai pasangan kekasih yang panas baran. Dan kekasihnya itu sering mengeluarkan kata-kata kesat terhadapnya. Contohnya, engkau tak bermakna lah bagi aku, kau ni cuma sampah je bagi aku. Pasangan kekasih klien juga pernah bertindak memukul dan juga menumbuk diri klien. Klien yang berasa sedih juga memikirkan bahawa kata-kata yang dilontarkan oleh pasangannya tepat bagi dirinya. Oleh itu dapat dikatakan bahawa pengalaman yang dirasai oleh klien ketika kecil memberi impak terhadap diri klien, di mana klien mengalami tekanan dan juga bebanan ketika dewasa, dan ini menyebabkan berlakunya borderline personality disorder. Seterusnya terdapat lagi dua
punca yang boleh menyebabkan terjadinya borderline personality disorder, iaitu daripada segi biologikal dan juga persekitaran. Biologikal merujuk kepada genetik yang diwarisi daripada keturunan ataupun ahli keluarga. Jika individu mempunyai ahli keluarga yang menghidap personality ini, keberangkalian besar seseorang itu untuk menghidap borderline personality ini adalah tinggi. Ya, genetik yang diwarisi itu adalah yang dimaksudkan kebolehan untuk mengawal emosi dan juga neurotisme, iaitu kebimbangan, keresahan dan juga ketakutan apabila mengalami sesuatu keadaan. Yang seterusnya adalah persekitaran. Persekitaran merupakan aspek yang mempengaruhi seseorang melalui kaedah pembelajaran, iaitu seseorang akan meniru sesuatu tingkah laku yang terdapat di sekelilingnya. Persekitaran yang negatif akan mempengaruhi pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang. Ya, pemikiran yang negatif akan mendorong kepada ketidakseimbangan emosi. Jelaslah bahawa persekitaran merupakan penyumbang berlakunya kecelaruan personality ini. Okey, seterusnya saya akan menerangkan kesan masalah yang dihadapi. Yang pertama adalah kesan kepada diri. Individu yang mengalami borderline personality disorder (BPD) ini akan lebih cenderung orang kata memilih pasangan yang bersifat abusif. Pasangan yang bersifat abusif ini secara umumnya kita boleh katakan sikap seseorang yang barat. Oleh kerana klien berkenaan telah mengalami penderaan fizikal dan mental sejak kecil oleh abang dan ayahnya, dia seolah-olah merasakan bahawa penderaan berbentuk fizikal terhadap dirinya adalah sesuatu perkara yang biasa. So, pemikiran dan persekitaran yang negatif ini secara tak langsung membuatkan individu yang mengalami kecelaruan tentang tingkah laku yang betul ataupun yang salah. Selain itu juga, kesan kepada diri adalah berkenaan cara membawakan diri mereka dalam kehidupan. Sebagai contoh, pesakit BPD ini lebih bergantung sepenuhnya terhadap pasangan. Ini kerana mereka terlalu orang kata meletakkan kepercayaan yang penuh terhadap pasangan tersebut. Sikap kebergantungan seperti ini membuatkan mereka tak mampu berfikir secara rasional dan ini membuatkan mereka sering berada dalam ketakutan kerana takut ditinggalkan dan merasa bahawa diri mereka tak disayangi lagi. Kesan kepada kehidupan pula. Individu yang mempunyai BPD ini akan cepat mengalami perubahan mood dan juga emosi yang tak dijangka. Sebagai contoh, mood pesakit BPD ini boleh berubah dengan cepat daripada mengalami mood sedih, seterusnya tiba-tiba bertukar menjadi mood gembira walaupun tidak melakukan apa-apa tindakan yang menggembirakan hati. Ini menyebabkan orang sekeliling berasa pelik akan tingkah laku tersebut dan mereka merasakan adakah individu ini sedang berada dalam keadaan sedih ataupun sebaliknya. Kesannya individu ini akan mengalami kesukaran untuk mendekati orang lain dan ini membuatkan kehidupan mereka juga terganggu dan tidak dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Kesan kepada keluarga pula, klien berkenaan telah mendapat sokongan yang penuh dan reaksi yang positif daripada kesemua ahli keluarganya. Sebagai contoh, kita dapat lihat apabila keluarganya mendapat khabar daripada psikiatrik bahawa anak mereka iaitu klien perlu diletakkan di bahagian ward psikiatris bertujuan untuk dipantau oleh doktor, ibu dan ayahnya bertindak tegas bahawa mereka mahu membawanya pulang dan meyakinkan doktor bahawa akan mengawasi dan menjaga klien tersebut dengan sangat baik. Tingkah laku tersebut membawa dorongan yang positif kerana menunjukkan bahawa keluarganya sangat menyayanginya. Seterusnya saya akan berkongsi mengenai rawatan bagi masalah yang dihadapi. Berdasarkan kes yang dikongsi oleh kaunselor, apabila klien telah disahkan menghidap borderline personality disorder, klien disarankan oleh pakar psikiatris untuk ditahan di ward bagi tempoh beberapa harilah untuk tujuan pemantauan. Hal ini kerana tingkah laku yang bakal dilakukan oleh klien merupakan tingkah laku yang tak dijangka dan perlu dipantau bagi mengelakkan klien dia menyakiti diri dia sendiri maupun diri orang lain. Walau bagaimanapun, ibu bapa klien dia tidak bersetuju dengan cadangan tersebut dan membawa klien pulang ke rumah. Oleh itu, klien diberi janji temu untuk berjumpa dengan pakar psikiatris secara berkala dan akan diberi ubat jika perlu. Klien mengambil tanggungjawab sendiri untuk mengikuti janji temu yang telah ditetapkan untuk berjumpa dengan pakar psikiatris. Menurut Cik Farah, tugas kaunselor dan juga pakar psikiatris adalah berbeza. Kaunselor tidak memberi rawatan kepada pesakit yang mengalami masalah kesihatan mental seperti kecelaruan personaliti. Pakar psikiatris lah yang merupakan individu yang mendiagnosis masalah kesihatan mental, memberi rawatan seterusnya mendeskripsi ubat yang perlu diambil oleh pesakit.
Oleh itu, rawatan yang diberikan oleh pakar psikiatris ialah psikoterapi, iaitu terapi tingkah laku kognitif atau dipanggil Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Terapi ini merupakan terapi yang berfokus kepada pemikiran, kerana pemikiranlah yang akan menentukan, mencorakkan emosi dan juga tingkah laku seseorang. Jika seseorang mempunyai pemikiran yang positif akan sesuatu perkara, maka emosi yang dia rasa, tingkah laku yang dilakukan juga positif, mahupun sebaliknya. Seterusnya, rawatan bagi pesakit borderline personality disorder ialah terapi tingkah laku dialektik, iaitu Dialectical Behavioral Therapy, DBT. Melalui terapi ini, pesakit akan dirawat secara terapi individu, terapi kelompok serta panggilan telefon. Pesakit boleh menghubungi pakar psikiatris semasa mengalami suasana yang genting, suasana yang sukar bagi mendapatkan nasihat dan juga bimbingan. Di samping itu, pesakit borderline personality disorder akan dirawat dengan pengambilan ubat-ubatan. Ubat yang diambil oleh pesakit perlulah mendapat kebenaran pakar psikiatris atau doktor. Hal ini kerana ubat-ubat sedemikian adalah ubat terkawal. Pengambilan ubat yang betul dapat membantu mengurangkan kebimbangan, ketakutan dan juga kegelisahan yang dialami oleh pesakit, di samping dapat meningkatkan serotonin dalam badan pesakit. Akhir sekali, rawatan bagi pesakit borderline personality disorder ialah sokongan dari persekitaran. Pesakit perlu mendapatkan sokongan dan juga perhatian yang sepenuhnya daripada orang yang mereka sayang agar mereka tidak berasa keseorangan dan juga kesepian. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan teori yang dikaitkan dengan kajian kes ini. Teori yang digunakan oleh kaunselor bagi membantu pesakit BPD ini adalah yang pertama menggunakan teori tingkah laku kognitif. Penggunaan teori ini adalah untuk memahami gangguan kepercayaan dalam diri klien. Oleh itu, teori ini digunakan bagi membantu klien mengubah mereka punya pemikiran yang tidak rasional dengan mengaplikasikan teori ini. Teori ini juga lebih cenderung menekankan kepercayaan dan juga pemikiran yang dialami oleh klien dalam menentukan tingkah laku dan juga perasaan mereka. Dalam masa yang sama, teori ini juga digunakan untuk menentukan sama ada psikologi seseorang itu sihat ataupun mengalami kecelaruan emosi. Teori yang kedua adalah teori reality. Penggunaan teori ini dapat meletakkan kepentingan utama yang dialami oleh klien dalam menilai semula orang kata tingkah laku mereka agar mereka lebih sedar siapakah yang menjadi punca berlakunya kegagalan dalam kehidupan mereka. Melalui teori ini juga mengajar manusia untuk berupaya memilih tindakan yang mereka inginkan sendiri. Melalui teori ini, terutamanya kepada pesakit BPD adalah untuk menjadikan mereka lebih kuat dari segi emosi serta dalam masa yang sama mampu berfikir secara rasional dalam setiap tindakan yang mereka ingin lakukan. Hasil dari kajian kes yang telah kami lakukan bersama, jelaslah bahawa individu yang mengalami borderline personality disorder mampu menjalani kehidupan seharian biasa seperti individu normal yang lain. Walau bagaimanapun, individu yang mengalami borderline personality disorder sering merasakan bahawa diri mereka kosong dan tidak disayangi. Mereka juga mengalami masalah dalam perhubungan, misalnya sering merasakan bahawa mereka akan ditinggalkan. Maka, jika kita mengenal pasti bahawa ada rakan-rakan kita ataupun ahli keluarga yang mempunyai gejala ataupun simptom sebenar borderline personality disorder seperti yang dikongsikan oleh pembentangan kami pada hari ini, maka disarankan untuk bergegas mendapatkan rawatan yang sepatutnya bagi mengelakkan individu tersebut berfikir negatif sehingga mampu memudaratkan diri mereka. Dengan pengambilan ubat-ubatan di samping menjalani rawatan yang sepatutnya adalah memadai untuk membantu individu yang mengalami kecelaruan ini supaya pemikiran negatif yang mengganggu pemikiran dan personaliti mereka dapat dipulihkan. Orang ramai juga dinasihatkan untuk memberikan dorongan dan sokongan kepada golongan ini supaya mereka tidak berasa disisihkan oleh masyarakat. Sekian sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Melalui tugasan yang telah dijalankan, saya berasa gembira kerana saya dan ahli kumpulan saya dapat menjalankan temu bual ini dengan baik dan lancarnya.
Walaupun saya menghadapi sedikit kekalangan seperti jaringan internet yang lambat sehingga saya tak keluar daripada aplikasi yang digunakan ketika temu bual tersebut dijalankan, namun saya bersyukur kerana mempunyai rakan sekumpulan yang memahami keadaan saya dan tidak menggesa saya untuk membuka kamera ketika temu bual tersebut dijalankan. Tugasan ini saya telah mendapat pengajaran bahawa kita tidak boleh menghukum atau memandang serong terhadap individu yang berhadapan dengan kecelaruan tingkah laku bilazim termasuklah BPD. Kita tidak boleh mempunyai stigma yang negatif kepada mereka, sebaliknya kita perlu memahami, memberi sokongan dan cuba untuk membantu mereka supaya kecelaruan tersebut dapat diatasi. Daripada tugasan ini, saya mendapati bahawa penyakit borderline personality disorder ini bukan penyakit yang boleh diambil mudah. Jadi sebagai rakan atau keluarga perlu mengambil berat sekiranya rakan sekeliling kita mempunyai penyakit sebegini. Setelah melakukan kajian kes ini bersama ahli kumpulan, saya telah mengenal pasti apa kesan-kesan, apa ciri-ciri sebenar seorang individu yang mengalami borderline personality disorder, dan hasil daripada temu bual bersama kaunselor ini juga, saya juga mempelajari bahawa proses pembesaran seorang kanak-kanak itu adalah penting kerana seperti yang kita tahu individu ini mengalami BPD oleh kerana sikap ayahnya yang suka memukulnya sejak kecil lagi. Jadi kanak-kanak perlukan satu persekitaran yang positif untuk pembesaran yang baik. Berdasarkan tugasan ini, saya lebih menyedari bahawa rawatan bagi pesakit yang mengalami masalah kesihatan mental sangat penting. Hal ini kerana jika mereka tidak diberikan rawatan ataupun bantuan secara psikologi, mereka berkemungkinan akan melakukan sesuatu perkara yang dapat membahayakan diri mereka sendiri seperti membunuh diri. Oleh itu, sesiapa yang mempunyai simptom-simptom masalah kesihatan mental perlulah mendapat rawatan secepat mungkin.